Tu belum cerita lagi menghina Nabi, menghina Allah kan. Sekarang akhlak tu cakap tu sebab apa tu? Sebab terlampau cerdik. Terlampau cerdik. Kan? Ada seorang orang Melayu lagi tu yang baik lawak dekat kelab komedi tu. Cakap-cakap macam ni kan. Pertama dia rasa dia kelakar benar tu. Tu pertama. Yang kedua bila dia menghina orang tu, menghina agama, menghina ni kan, dia rasa dia dah kuat, dia rasa dia dah besar benar. Dia kena ingat dia kena ingat balasan Allah ni tak jauh dengan kita ni. Balasan Allah kat kita tak jauh dah. Kita tengok PKP itu, siapa sangka kan Allah balik bab kedai tutup, Allah balik syarikat yang hebat-hebat tutup belum 3 sekejap je Allah balik. Penyakit tak ada apa pun, mati meninggal, bukan sebab saya. Alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagia Datuk Yaakob Amin selaku penasihat Masjid Al-Aminin. Seterusnya kepada tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jatuh kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Dan malam ni kita bicarakan soal keluarga bahagia dambaan syurga. Jadi nak jadi keluarga bahagia ni, tak ada siapa pun yang hidup dia bila dia kahwin aku nak try ni. Nasib lah, boleh lapis lah, tak lapis 2 minggu cerai lah. Tak ada. Dan tak ada. Kebanyakan orang memang dia nak berbahagia. Malahan proses pemilihan itu pun memang agak ketat jugalah. Agak ketat juga. Malahan ada tu sampai dah kenal berpuluh-puluh tahun pun ada. Bukan belas lah, puluh tahun kenal. Nak kahwin tu kan daripada sekolah rendah dah. Punyalah dia nak sangat kahwin kan dengan pasangan dia tu. Tetapi Nabi bagi guideline, Nabi bagi garis panduan untuk berkahwin ni kan. Yang mana dilihatnya kepada 4 ciri yang Nabi ajar kan. Tengok, pertama tengok ijama liha, tengok kecantikan dia. Lepas tu tengok lima liha, tengok duit dia, kemampuan dia, harta dia. Kemudian tengok apa? Tengok lihasabiha atau linasabiha, tengok keturunan dia. Tengok kan begitu juga kita akhir sekali tengok agama. Tengok cantik, kenapa pula tengok cantik? Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Bukan sehari dua, kan pandang-pandang mau hari pertama dah menyampah kan, kenalah tengok budak-budak Melaka sebut muka tak boleh belah muka tengok aduh menyakitkan hati je kan. Tapi kadang-kadang ada orang bermula tak ada sakit hati pun, tiba-tiba lepas 10 tahun sakit hati nak tengok muka. Tu tanda-tanda dah jumpa orang lain dah tu. Tanda-tanda jumpa orang lain kadang-kadang. Jadi penting. Yang kedua, tengok dari segi ke harta dia bukan sebab nak mengerjakan harta dia, sebab mampulah untuk membentuk keluarga tu, untuk memelihara keluarga dia. Dan begitu juga yang ketiganya, keturunan dia. Keturunan tu maksudnya bukan keturunan di Jawa, Mendelang, Arab ke tak, tapi keturunan ni maksudnya keturunan yang baik-baik, keturunan yang salah silah keluarganya orang yang baik-baik. Dan begitu juga yang keempat, agamanya. Dan Nabi kata kalau tak ada pun paling tidak, kalau tak ada semua, paling tidak peganglah agama, barulah selamat dunia akhirat. Pegang agama tu. Bila sebut pegang agama ni, jangan risau tang cantik tak cantik. Kalau kahwin, masa kahwin tu tak cantik, boleh adjust. Kan sekarang macam-macam malat pakai, paling tidak tak boleh adjust kat muka, adjust dekat handphone. Lawa lah muka dia. Macam tu kan. Sekarang orang perempuan apa 360 ada macam-macam kan. Adalah gambar tu dekat iPhone tu, boleh tekan skin dia tu nak putih je dia orang tu. Tu banyak yang bohong dengan gini kan.
Dia yang kita sibuk nak putih warna apa pasal tak faham saja. Dah golap longot lah apa masalah. Ya? Hitam apa kata? Hitam si tapuk manggis kan. Walaupun hitam terasa manis kan. Dah biarlah dah. Yang penting manis kan. Pada muka putih tapi hati kohok apa? Tahu kohok? Hati busuk lah. Tapi hati dengan orang ya. Nak tukar mic kah? Tak apa tangkap. Siapa suruh bagi datang ni? Dah sampai tengah macam mana? Sini pegang, saya pegang. Tahu sini ayo. Tak payah nak pegang umur tengah. Dah sampai tengah aku bagi. Yang kali tunggu dah habis aku bagi. Kan? Macam tu. Ni okey dah. Nak kena mula balik semula ke? Tak payahlah kan. Tengah tadi kan. Lebar pun nak kalau orang tolong. Okey. Jadi makna kata paling tidak kalau dengan agama tu kan boleh adjust lah yang lain tu kan. Kalau keturunan dia tu tak berapa baik tak ada masalah kan. Mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul terbentuklah keluarga yang baik kan, salasilah akhlak yang baik. Nah, macam hari ni kan pelik-pelik perangai orang, akhlak yang pelik-pelik, mengaku hafal 15 juzuk, lepas tu buka tudung, buka baju kan. Orang bangang boleh lah kau bohong macam tu kan. Tentulah kan. Semua orang boleh mengaku hafal 15 juzuk. Orang hafal 15 juzuk tak macam tu perangai dah. Macam tu ke kan. Kena bohong kan. Kalau boleh baca kan nak cakap pun agak dia pun tak tahu juzuk ke huruf kan. Tu kadang orang memikir tu belum cerita lagi menghina Nabi, menghina Allah kan. Sekarang akhlak tu cakap tu sebab apa tu? Sebab terlampau cerdik kan. Ada seorang orang Melayu lagi tu yang baik lawak dekat kelab komedi tu, cakap macam ni kan. Pertama dia rasa dia kelakar benar tu pertama. Yang kedua bila dia menghina orang tu, menghina agama, menghina ni kan, dia rasa dia dah kuat, dia rasa dia dah besar benar. Dia kena ingat balasan Allah ni tak jauh dengan kita ni. Balasan Allah kat kita tak jauh dah. Kita tengok PKP itu, siapa sangka kan Allah balas bab kedai tutup, Allah balas syarikat yang hebat-hebat tutup belum 3 sekejap je Allah balas. Penyakit tak ada apa pun mati meninggal. Bukan sebab saya cakap yang meninggal tu, kita faham lah sensitiviti orang meninggal, tapi bila Allah nak bagi tak ada apa. Ada orang mengancam, ada orang dikatakan mengancam nak sebarkan dengan harapan dia ada antivirus tu. Sudah rupanya unik pula kan? Unik pula setiap negara lain-lain pula, pening kepala dah bergaduh pula. Apa ada vaksin yang paling sesuai, bercakap lah antara satu dengan yang lain kan, macam lah ni dah influenza pula dah kan. Bunyi lain sikit dia dah risau, bunyi batuk sudah influenza ni contoh kan. Tu saya kata balasan Allah ni sekejap dan tak jauh daripada kita tu, sebab hati-hati. Jadi bagaimanakah pandangan dalam Islam untuk kita membentuk sebuah keluarga yang bahagia? Pembinaan keluarga dimulai dari tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Tujuannya adalah untuk ketenangan dan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Isteri itu memang dah jonih kita dah kan, manusia sama, tak ada siapa pergi zoom melaka balik tu manung teringat kat kedua walang tu dan rasa dan dah jatuh cinta lah dengan apa, dengan kuda walang tak gila, tak ada macam tu. Memang jenis kita dah, selera kita dah tu kan.
dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Allah ciptakan isteri dari jenis-jenis sendiri supaya cenderung rasa tenteram, kasih dan sayang, semua ada kan. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah, iaitu kasih sayang, dapat memenuhi syahwat. Suami isteri dapat berkasih sayang, berselero ada tengok, makan pun laju dah, marin kuih langsung kombong kan. Sebab dia bahagia. Jangan susah hati kita gomok, jangan susah hati, sebab itu rezeki Allah bagi kita gomok. Yang penting sihat. Sihat betul badan kau ni, belum tentu dia dah kan. Gomok dan sihat tak ada hal. Contoh sibuk nak kuih-kuih apa hal? Gemuk itu adalah merupakan satu kecomelan. Kan? Orang perempuan risau nanti kan dia cari lain, dia bukan kira dia nak cari lain, kau kuih kau gomok kan, tu masalah lah kan. Yang penting tu pendinding dalam diri tu kan. Kalau dia dah goma kat orang lain, dia macam mana? Kuih kau lebar kau, pek sogi kau, 3 sogi, kalau dia nak pergi dah. Bukan sebab kita kuih tak kuih. Yang paling mustahak pula kita orang perempuan dan orang lelaki kat rumah, kalau nak pasangan kita terus pegangan kita, sikap kita pun kena jaga. Itu penting. Kita bukan lawa, ni melawa untuk laki orang. Apa maksud melawa untuk laki orang? Bila keluar rumah kau main lawa dia. Kat rumah bersepah kan, baju binatang yang pakai, baju kelawar lah. Yang seorang tu pula baju tak apa baju pakai, baju bandel 18 lubang pakai, pakailah elok-elok kan. Dah tua dah start mengador lah. Lagi tua lagi nak kena jaga. Orang tua ni lagi tua dah, orang lelaki lah, orang lelaki lagi tua lain orang tua. Rupa-rupa masih ada yang menjadi kolektor tu, pengumpul barang-barang antik. Jangan main-main. Berapa ramai perempuan hari ni dia dah stable, jadi dia kerjaya. Saya jumpa beberapa orang, dia cakap dengan saya, dia kata dia nak cari suami je, dia tak kisah suami tua sikit pun dia tak kisah. Suami yang dah berbini pun tak apa dah, tak ada hal dah. Laki nak balik tak nak balik rumah dia pun tu, yang penting dia ada suami. Ada macam tu kat kelompok, ada. Jagalah laki elok-elok. Dia senyum kat laki kita, kebetulan laki kita baik hal. Ini bukan nak menakutkan tak, ini realiti. Macam tu juga orang lelaki, jangan ambil ringan atas kebaikan isteri. Orang perempuan ni sabar sekali dia bangih boleh. Orang perempuan kalau dia bangih tak lalu makan. Ada lelaki dia nak isteri dia nak apa, tapi dia tak nak jaga hati isteri dia, tak nak jaga. Bahagia isteri, bahagialah keluarga tu. Macam mana nak cakap? Kalau orang perempuan gembira, bahagialah keluarga tu. Tu sebab orang lelaki kadang-kadang dia susah hati bila bini yang bangih. Dia bukan takut bini tu, bini menakutkan. Tak, bukan takut bini, tapi dia sayang kat bini. Itu yang tepat sekali. Tapi yalah, orang perempuan dah tahu dia, bila dia dengar ayat tu, bahagia isteri, bahagia keluarga, dah mula dia belagak. Abang dengar tak berjemaah tadi cakap apa? Ni, selagi hati saya tak bahagia, keluarga kita takkan bahagia. Ada faham? Ditukar bini itu, dia cari bini yang membahagiakan. Mana nak? Itu sebab benda tu kena faham betul-betul. Maksud saya nak bagi tahu bukan suruh kita apa dah. Yang penting sekali masing-masing main peranan, baik suami, baik isteri. Topuk sebelah tangan bunyi tak? Bunyi je sebelah kan, tapi kenalah bondo yang nak ditopuk itu. Tapi maksud semua orang kena main peranan, suami isteri semua kena main peranan.
Suami isteri juga perlu amalkan satu semangat bermusyawarah, bincang, kan? Selalu bertukar-tukar fikiran. Suami faham kena isteri, isteri faham keinginan suami. Suami balik tak pernah berlenggang, aduh ya kek tangan itu. Dia bawa balik, hari-hari balik, aduh ya bawa kuih. Hari ni kuih lapis dia. Esok kari pap balik, ada bono bawa lepas tu donat bawa hari Jumaat tu dia bawa kuih kapel. Tahu kuih kapel? Kuih cakui kan, kapel malakap tu, cakui, kuih kapel nama tu. Samsul Debat baru bagi nama kan macam-macam kuih bawa. Makna orang perempuan jangan terjemah kuih, setakat kuih aku pun boleh. Tanya berapa ramai isteri yang menanggung rasa laki balik hari-hari berlenggang apa benda pun tak bawa. Bersyukur, jangan pandang nilai kuih tu, tapi pandanglah nilai ingatan orang yang bawa kuih tu. Macam tu Taruk-taruk laki kau bawa agak balik kuih lapis tu. Laki dan bawa balik tolu dia lah tu. Sebut lah tu. Tak, ni bukan saya nak cakap, memang tu lah ayat yang tak faham tanya kawan. Tolu tak faham kuih cerita. Ada yang balik berlenggang tak nak fikir, dia belanja kawan bukan main ni tau. Anak bini tak ada bawa makan dah. Ada. Weh, hujung minggu ni kita nak makan kat mana geng? Kan kawan dia anak bini tak ada. Ada. Kan? Tu sebab dia tahu bila suami balik, dia tahu suami dia balik pukul 4:30 pukul 5 balik kan mesti bawa kuih. Dia dah siap dah. Dah siap dah nak bancuh kopi jantan. Kopi jantan. Pokat. Dia tahu laki agama kopi macam mana. Macam Samsul Debat lah. Dia kalau minum kopi, kopi O. Kalau teh, teh O. Sebab dia dah lama putih susu. Aduh. Tak adalah kan. Susu saya susu minum, tapi susu saja, jangan campur ya paut pening lah. Jangan susu kambing beli, jangan main belasah susu lembu tu kan. Dia sebab susu lembu ni ada asid kan. Ada orang dia dah besok teh kau, paut dia dah besok kan. Dah besok. Dan begitu juga kenapa bila kita saling menghormati, kita saling melengkapi, isteri siapkan apa yang suami nak, isteri pula siap suami siapkan isteri apa keperluan isteri dia. Baguslah. Suami balik, isteri nak abang Ais, kebetulan abang bawa kuih apa ini? Hari ni abang bawa kuih kapel. Ya Allah, bestnya sambal dia bawa. Adalah kuah dah sekali. Abang besok ingat nak pergi pasar lah. Barang dapur banyak dah habis. Oh ya ke? Tak apalah, kejap lagi abang bagilah duit. Nampak? Dia terus cakap tak payah minta. Kejap lagi abang bagi duit. Berapa nak tu? Kan sedap tu. Dapat 200 jadilah bang. Okeylah, nanti abang bagi RM50. Wahal bini dah sabut kat 200 tu kan. Dia bagi RM50. Mana jangan banyak cerita. Okeylah tu kan, RM50. Okey, tadi kita pun 200 cuba nasib tu kan. Cuba nasib kan, dapat RM50. Dah boleh. Sesuai kalau dengan bajet tu. Kan? Suami makna boleh bagi banyak tu. Dan begitu juga amanah pernikahan bagi membentuk peribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik. Amanah membina keluarga yang baik, membentuk peribadi yang baik. Amanah ni akan mendidik suami dan isteri agar menjadi lebih bertakwa. Jadi makna kata kita ni nak mendidik keluarga kita ni supaya membentuk peribadi yang baik. Tadi kita tengok tuan pengurusi tadi dia bagi pantun kan. Pantun ni sebenarnya tanda budi bahasa orang Melaka kan. Kalau kita dengar pantun Melaka, kapal dagang dari Seberang, tak habis-habis kapal dagang dari Seberang kan. Dia tu so, orang cakap apalah pantun itu untuk orang yang tak faham. Tapi untuk orang yang faham, maknanya bercakap tu dia lapik dengan pembayang, kemudian bagi maksud sebab budi bahasa. Orang orang kan main tujah yang masuk
kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan tuan hamba ini? Dengan keris yang menyilau, hamba dipanggil mat kilau. Macam tu orang kan. Padahal bila dia tanya, siapakah gerangan tuan hamba? Sebenarnya saya membawa hajat daripada ni. Bolehkah saya masuk? Silalah. Jangan dah berbicara di tangga saja. Tidak manis dipandang orang. Apa? Ayat tu. Bahasa tu. Ustaz. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Cakap elok-elok, berlapik-lapik. Tu sebab dulu kita tengok contoh, kita tengok Imam Malik kata, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Tengok, dia cakap tu tahu ya, kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Dia cakap tu pembayang, tetapi bukan itu maksud dia. Maksud dia di sebalik itu, kenderaan yang tangkas maksudnya akal fikiran yang cerdas, rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi, pakaian yang cantik, akhlak pribadi yang baik, manakala pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan kena ada. Jadi lengkaplah. Jadi orang dulu-dulu pun berkias. Dia tak tahu, bagi kau carilah sendiri maksud macam tu lah. Orang dulu-dulu ni memang cukup bab ilmu ni kan. Tu sebab ingat tak orang dulu-dulu dia cakap, kau nak jadi orang kau belajarlah. Mak ayah kita cakap dengan kita, kau nak jadi orang kau pergi belajar. Bahasa tu tak dapat kita faham masa tu dah. Selama ni kita ni bukan orang ke? Mak ni cakap macam tu lah. Kau turunan bau ke? Beruang ke? Kalau kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Rupanya sekali lagi, memahami maksud orang tu adalah manusia. Dan bila manusia tu sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Ini macam itulah juga kita dalam keluarga. Kalau hidup kita tak menurih, ada tak menambah, tak ada tak mengurang, pejadah hidup. Itulah kita kan. Bayangkan Buya Hamka. Buya Hamka sebut apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup, dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Cuba fikir, kalau kita fahamlah maksud itu, kalau setakat hidup tak ada function, tak ada apa beza dengan babi itu? Kerja bangsa melewo, cuba tengok kora tu melewo, bergolek bulung bik pisang kan, lepas tu tidur membutur. Apa beza kita dengan kora? Lagi teruk daripada kora pun ada. Tak, maksudnya perlembangan tu suruh kita fikir. Masuk tandas, tak tahu kau adab masuk tandas? Tahu. Di negara barat, sila pastikan tandas ini lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Bayang tu, standard Kita kadang-kadang masjid dah lawa, toilet dah elok siap kan, lupa lah dia flush. Yang dapat nama buruk masjid, masjid ni tak jaga bilik air. Sedangkan AJK ni memang hari-hari tiap minggu bos ya. Nampak tak? Sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham, dia kena berkias bagi pembayang supaya maksud tu sampai dalam mati. Ada kucing, ada tikui, sudah koncing harap jirui. Contoh. Lain macam pantun ni. Kau tak faham juga, tak tahulah. Macam tu lah. Dan masa saya belajar kat UiTM Melaka kan, saya kebetulan bilik saya depan bilik air ni. Satu koridor tu bilik saya depan bilik air. Apa masalah bilik depan bilik air ni? Dia jadi bilik subsidi. Orang lain daripada bilik lain nak masuk bilik air, singgah bilik saya dulu, minta ubat gigi.
pinjam sabun basuh, macam-macam lah. Jadi kalau kita cakap kau bolehlah baik gigi kau sendiri, licin baik gigi kita ada kau jual tu. Hari dah, weh baik gigi sikit, weh baik gigi sikit. Hari lain tu tak tanya lah, tokan je, tak tanya orang. Senang untuk hidup kau, kan? Jadi konolah bagi bahasa nak cakap kau jangan ambil ubek gigi aku, boleh tak? Tu kasar mana? Kono berkias. Baik gigi sikit, memang dan boleh untuk kau, ambil lah. Macam tu lah. Ui, lain macam bunyi tu kan awak dia kata. Besok tu tak datang dah. Mana dia faham tu mesej yang disampaikan. Tapi kalau ada bangsa bangang tu bangang jugalah, ada macam tu pun kan. Tapi orang yang ada hati atau orang hati faham masa tu. Baiklah. Macam mana kita nak cakap? Tak yang faham-faham lagi kan. Dia bahasa tu bahasa kias, orang kata kias mansuri, kan? Maknanya dengan akhlak dan juga adab. Macam Nabi lah, Nabi makan, isteri dia masak masin. Macam mana cara Nabi manggil, nak beritahu togo isteri dia, ya Humairah, mesra lagi tu lah, tak cukup ni dah. Ayo, ni nak ulang sekali lagi ke? Tak apa, okay. Ya. Dia panggil panggil isteri dia, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan, penuh kelembutan. Balik nanti kita buatlah, wahai pipi, entahlah tapu pipi kau ni, tak tahulah kan. Dia tak pernah lah perhati kalau pipi bini tu. Wahai ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat? Mari sini, suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin, dia boleh suruh bini suap lagi tu. Dan bila suap, akhlak Nabi, dia kunyah macam biasa, senyum dia kunyah 40 kali kunyah. Sekarang bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap ya, langsung dicapai pinggan dia, ya Allah masin ni. Cuba tanya, kita macam tu ke tidak? Tercita sikit. Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa gini? Dia tahu baca darah tinggi. Asah betul. Sebab kena faham, kalau orang lelaki yang rasional, orang lelaki yang budiman, makna budiman ni gentleman, dia tahu fikir ini masin ni, bukan sengaja ni, sebab tak selalu dia masin. Mungkin dia terlampau banyak fikir macam tu lah, awak ada fikir ponek bona ke, saya ada banyak masalah yang ini. Kenapa bang tak sadap pun? Kan tak sadap lah, tapi masin bona. Saya kena banyak masalah, fikir cu cakap dengan abang. Tak adalah, minta maaf lah, tak perasan, tak apa. Ada masalah cakap dengan abang, tahulah abang selesaikan. Melur tahu kan? Tengok melur untuk Firdaus. Macam tu kan. Saya tahu tajuk ya. Bila dia cakap lembut macam tu kan, benda boleh settle. Kita marah, kawan tu dah lah ponek, banyak masalah nak fikir. Orang lelaki kena ingat tu, tanggungjawab orang perempuan ni sebenarnya dua je. Melayan suami, melahirkan anak, that's all. Melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Sampai salin tak orang perempuan. Yang lain basuh pinggan, basuh baju, komeh rumah, cuci bilik air, sontal, besarkan anak, didik anak, semua kau orang lelaki. Apalah cara terperanjat itu, percaya tak percaya ni?
Memang itulah tugas orang perempuan sebenar-benarnya. Hanya dua tu saja. Cuma baiknya orang perempuan, dia sanggup memangku tugas suami yang lain tu sebab tahu suaminya nak cari rezeki. Tu sebab orang lelaki kena hargai orang perempuan. Jangan kerja kat rumah ni kerja kau buatlah. Salah. Kerja kat rumah ni kerja abang. Terima kasihlah isteri abang sanggup buatkan untuk abang. Macam tu. Jangan sibuk nak bangga diri mendabik dada pakai t-shirt beras kita beli. Nak menyampah macam kan. Beras kita beli weh, come on lah, kan. Orang perempuan jawab apa? Beras dia beli, orang perempuan jawab apa? Kita masak, okey. Ada perempuan memanglah dia beli ustaz, duit pun saya bagi. Lagi tahu. Bini bagi duit. Dua guna jantan tu dah. Duit beli barang, memanglah dia beli tapi duit mah pakai duit bini tak ada lah dah. Tapi itu dia orang perempuan. Cuma orang lelaki patut berterima kasih, orang perempuan banyak tolong. Kemah rumah, lipek kain kan, sontal bilik air, didik anak, semua dia buat. Jadi hargailah, kasihlah isteri abang. Itu yang kadang-kadang kita keluar bilik air, dia tahu tanya soalan tapat itu. Perasan nak bilik air tu? Sudah. Kita mau keluar bilik air ni. Apalah yang lain bilik air tu tadi. Kau salah jawab ni boleh jadi bergaduh. Tak perasan keluar bilik air tu. Itu pula slow. Kau renovate ke bilik air tu tadi? Dia baru lepas menyontal dinding bilik air tu. Kita pula terberak, aku tak nampak soalah kita. Dinding tu kotor, kolongan tak ada, kita peduli dah. Sama je lagi. Tapi takkan nak tak perasan kan? Itulah beza orang lelaki. Orang lelaki memang dia tak perasan benda tu. Yang dia perasan masalah negara. Contoh tu orang lelaki. Masalah pupusnya ayam di Malaysia. Tu dia. Pasaran ekonomi yang tak menentu. Itu masalah orang lelaki. Kalau setakat dinding berkeladak tak ada hal kat dia tu. Dia tidur teh katil cadar tak ada hal. Tu orang lelaki tu. Dia banyak masalah dunia ke masalah negara dia fikir. Dia tak fikir mana masalah teh katil tu. Dia tahu letak kepala hilang. Lalap tahu. Tapi orang perempuan jangan dia teliti. Ni macam ni. Tu macam mana. Agak-agak dapat tak melur tu Kek Firdaus. Dia fikir bisik-bisik gelora tu. Jad dan Arumi settle tak kan? Semua fikir. Orang lelaki tak ada. Lelaki dia lain. Dia tak fikir benda yang kecil-kecil, dia fikir yang besar-besar. Yang orang perempuan pula dia bawa kecil-kecil dia semua fikir. Tu sebab lipek baju orang perempuan dia boleh buat. Orang lelaki dia gulung-gulung selesai lah. Dan format lipatan tak sama. Kebahagiaan keluarga tidak diukur dari sudut material semata-mata, tapi juga sejauh mana ketaatan keluarga kepada Allah dan Rasul. Itu semua diperhatikan. Itu sebabnya ingat tak ada satu kisah yang dikongsikan dalam media sosial. Ada seorang lelaki dia berjalan, dia nampak ayah tu, dia sepak ayah tu. Ada orang share, perasan tak? Dia sepak ayah tu, terjungkang ayah tu, tergolek ayah tu. Ramailah yang menghentam. Dia cakap apalah, tak guna punya anak. Saya tak kata perbuatan anak tak elok pun, kita tahu tak elok, biadab betul. Tapi soalannya yang agak bisa, yang perlu hakikat kita terima, siapa ajar anak kau ajar? Tu soalan. Takkan dia tiba-tiba dah besar dia menyepak ayah Makna didikan daripada kecil macam mana? Kita diajar, kebanyakan orang kampung dia ajar, ni cawan ni pegang cawan, ni cawan ayah ni letak tak berani dia usik dah. Cawan ayah tak berani dia minum dengan cawan ayah tu. Hormat. Tapi kalau sistem tu tak ada, sistem dipanggil sebagai sistem adab tu tak ada, habislah keluarga.
Tu sebab dikatakan kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Kena cari yang elok-elok, baik perangai. Anak-anak kita ajar tentang akhlak dan adab. Tengok Nabi macam mana. Nabi dengan orang tua macam mana. Nabi nampak perempuan tua Yahudi tu, Nabi kata, makcik boleh saya tolong makcik? Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya pada Mekah makcik. Pada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Ada seorang budak nama dia Muhammad. Jahat budak tu. Makcik Yahudi ni cakap, dia tak tahu yang tolong tu Muhammad. Nabi diam je. Nabi tolong angkat. Tak ada Nabi baik muka marah. Sampai kat rumah makcik tu, dia letakkan barang tu kat bawah. Terima kasih makcik, saya balik dulu. Nanti dulu ni ambil upah. Tak apalah makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam makcik tu. Akhirnya satu Mekah tahu, mengiktiraf akhlak Muhammad ni memang baik. Nah itu cerita. Kalau baik, dia Imam Malik ada sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Faham tak? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kalau ilmu banyak beradab, lagi hebat. Lalu dia belajar tak tinggi dah. Assalamualaikum pakcik. Pakcik sihat ke? Nampak macam tak sihat. Pakcik dah makan ke belum ni? Allah baiknya. Orang tu tanya, tu anak siapa? Orang tak tanya kelulusan dia, orang tak tanya gaji dia berapa, orang tanya anak siapa. Sebab adab. Tapi kalau orang tu jumpa gitu, weh, imam mana imam? Yang dia tanya tu imam lah tu. Kurang ajar apa tu. Weh tu, imam mana? Imam pun jawab, kau pilih tanya orang lain, tak tahu aku dah. Macam tu kan. Macam tu you ubek adab tak ada. Macam tu juga lah, cari calon menantu, carilah yang beradab ya. Janganlah cari orang yang polik-polik kan. Cari yang beradab, hormat orang tua. Sebelum kahwin memang nampak beradab semua, elok semua. Ya Allah, Assalamualaikum makcik, saya suka betul tengok muka makcik. Teringat pada mak saya. Allah, terpeletok nyawa orang kan. Makcik, sedap betul air, walaupun air kosong, sedap betul. Nah, itu bukan air kosong tu air basuh tangan. Habis minum. Kan pakai kendi yang putih tu, dia tak biasa tengok, dicurah dalam cawan ni, minum habis minum. Gila betul. Air basuh tangan ditutup tahu betul budak ni. Makcik, kalau saya tanya satu soalan boleh? Tanyalah nak, tanyalah. Zuhur dah masuk belum? Baik betul. Pukul 10 dah tanya. Gila tu. Punyalah tahu nak memenangi hati sanggup buat tu. Saya khabar, hati-hati. Tu ada orang tu, sebab kita tengok macam kisah Husam bin Nuh. Husam bin Nuh, dia kata, aku ni nak cari menantu, apa pandangan kau wahai Mubarak? Mubarak ni hamba dia yang bekerja dengan dia. Pada pandangan aku wahai tuanku Husam bin Nuh, tak sahlah kau cari orang kerana semata-mata sebab rupa paras dia yang cantik. Sebab itu perangai orang Nasrani. Maksudnya jangan semata-mata. Pertimbangan boleh, tapi semata-mata tu je. Yang penting dia cantik, tak boleh. Itu perangai orang Nasrani, orang Kristian. Yang kedua, jangan kau cari disebabkan keturunan dia semata-mata, sebab itu perangai orang Yahudi. Yahudi nak cari Yahudi. Oh ya kau. Dan yang ketiga, janganlah kau cari kerana kebendaan. Janganlah kerana harta, kerana itu tanda-tanda orang gila dunia. Habis nak cari macam mana? Carilah mereka yang bertakwa dan beramal soleh. Orang kelintau mencari tak jumpa yang betul-betul ada syarat tu. Saya lah Mubarak, susah-susah kau lah kahwin dengan anak aku. Dapat Mubarak kahwin dengan anak dia. Mubarak ni hamba dia. Dari segi fizikal dia muka hitam berkilat, metalik betul. Bukan hitam biasa-biasa, osah gelap
Tapi dia baik dan kerendahan budi dan amal soleh dia tak dapat dia kahwin. Pernah satu ketika Husam bin Noh dia nak pergi outstation. Wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku ni. Aku 3 bulan tak boleh ni, kau jaga elok. Baik tuan, dia pun jaga. Lepas 3 bulan dia balik. Hui, ponek betul. Mubarak, mari sini. Apa dia? Kau tolong potik 3 biji buah yang paling manis sekali dalam ladang ni. Dia potik 1, 2, 3. Dia pun bagi. Ni tuan, saya rasa-rasa ni ladang tu. Dia pun makan. Yang pertama masam, yang kedua pun sama masam, yang ketiga kolat masam semua. Apa wanda kau ni Mubarak? Aku bagi kau masa 3 bulan, takkan kau tak tahu mana mani, mana masam? Demi Allah, kau pesan ke aku 3 bulan tolong jaga ladang, kau tak pernah suruh aku rasa. Macam cuba kalau kita dia beri peluang jaga dusun buah durian. Aku 2 minggu tak ada ni, kau tolong jaga. Blackthorn ada, Musang King, Kim Hong, D3 oleh, D7 oleh, D24, IOI. Kucing tidur pun ada, udang merah pun ada. Dapat kau kita. Jadi lagi di bola wui datang ke kebun ni. Tengah banyak buah ni tu kan kau tunggu lama kan busuk. Tak, ini yang mana kita terlupa kadang. Sampai bola bawa balik 3 pek biji. Dia kebetulan jaga ladang buah kan dia beritahu. Nampak tak? Macam tu sekali Mubarak ni jaga amanah, adab pun jaga. Nampak ni kadang-kadang tu lah kita silap. Dia datang tanya, nak tanya kau ni daripada mana? Daripada ni. Kau kerja apa? Duit simpanan kau berapa? Gaji kau berapa? Banyaklah tanya. Tengok kawan tu pakai t-shirt dia naik Azia pula tu. Kau yang golak kata aku, saya baru jadi minggu lepas tu, minggu sebelum saya baru balik tang Sarawak, malam tadi ibu sampai. Sebelum Sarawak tu saya ceramah kat UTM Jalan Semarak. Dah habis ceramah saya pergilah jalan kaki, dia ajak berjalan pergi ke hotel belakang tu, Hotel UTM Residence. Budak saya bawa kereta, dia pun parking. Ke mana dia pun parking lah kat logo UTM tu, dia parking lah. Kita pun nak kena atas makan, sedap makan. Okeylah tuan, balik dulu. Nak balik kereta kena klaim. Kereta penceramah kena klaim, bayang tu. Pun punca tu. Sebab dia koci ke. Ya, tu sejarah tu. Tak pernah terjadi, itu terjadi. Jangan tengok rota ya. Macam-macam tanya. Nampak kawan tu datang kereta besar macam ni ya. Dia tak, walhal kawan sewa kereta tu besar kereta, pakai kut datang, tali leher besar sejadah. La ilaha illallah. Kau betul besar sejadah tali leher pakai kilo kan. Macam ni lah kita nak. Baru seminggu kahwin ni pijak anak tu. Cubalah tanya elok-elok. Sekarang ni pakcik nak tanya, kamu belajar ngaji tak dulu? Kamu sempat khatam tak? Berapa kali kamu khatam? Sekarang pakcik nak cuba bacaan kamu. Tu belum cerita yang kisah 3 orang tu. Nama kamu siapa? nama kamu siapa? Dia kata, nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seorang tu namanya apa? Nama saya Mat Ikhlas. Okey, kau baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Budak yang ketiga tu dah berpeluh, nama Yasin.
Mampu ni. Apalah hakar ni. Kamu siapa nama? Pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Punya tak galak pakcik tu. Betul lah, suruh dia baca. Cuba baca Fatihah sikit nak dengar. Apa hal kan ni kan? Kan kono belajar. Kan? Tu sebab kono tuntut ilmu. Nampaklah? Jangan kita menilai daripada rupa paras. Cantik tolok pantai landai, tambek perahu topi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Macam itulah cari ilmu. Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap kedahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, kayu luruh dibuat titi. Kalau tak ada ilmu, kayu luruh bontangan buat titi, kono lanyak lah. Sebab ilmu tak ada. Ya. Kemudian kita dalam keluarga terapkanlah perasaan kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Nabi pernah beritahu, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Macam mana cara nak sayang Nabi? Pertamanya Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok penyanyi tu, kan dia sebut nama perempuan tu, dia ramah lah tu. Oh, Fatimah, syukur dekat Fatimah. Siti Haidar, Zalika, syukur Zalika. Suzana, Amalina, syukur budak India ke budak Melayu ni. Ya. Yakub tak ada lagu tu, tak ada. Datuk Yakub tak ada lagu. Samsul Debat pun tak ada. Tak ada nama perempuan. Tapi untuk Nabi ada, iaitu dengan berselawat ke atas Nabi. Sebut nama Nabi selalu, selawat banyak-banyak. Nabi sebut apa? Inna awlad nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku dari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawatlah banyak. Ajar anak kita berselawat. Janganlah ajar anak kita dengarkanlah, itu dah ajar anak. Dengarkanlah, dia kacau tu. Ramai terperanjat itu, makna tak tengok. Elok lah tu. Siap tutup lampu dah tak ada kerja. Itu parah tu. Ya. Ajar dia sayang Nabi dengan cara sebut nama Nabi selalu. Kedua, hidupkan sunnah Nabi. Buat apa yang Nabi gambar, tinggal apa yang Nabi larang. Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kedua, bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, bi qiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Ada suruh dia baca Quran. Ya, suruh. Cinta Allah, cinta Rasul. Ya. Katakanlah, ini dia. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maknanya kalau terlampau sayang, Allah akan tunjuk. Kan saya kata tadi, kejap, dokek benar balasan Allah. Itu sebab kena hati-hati. Baru-baru ni je kita merayakan
Aidil Adha. Kita lihat bagaimana kita diuji. Nabi Ibrahim diuji, anaknya perlu disembelih. Sebab apa penyembelihan tu Allah perintahkan? Sebab nak nilai sejauh mana keimanan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Sebab bukan satu perkara yang mudah. Kalau kita lah anak kita usul sembelih pun bukan senang. Ini kan pula Nabi Ibrahim berpuluh tahun kahwin tapi tak dapat anak. Dapat anak pula tak dapat duduk sekali, ada tugas nak diselesaikan. Bila dapat mencurah kasih, tiba-tiba turun pula perintah suruh sembelih anak, maka dia bukan satu perkara yang senang. Kita pun diuji. Masuk korban tak? Kau masuk korban tak? Oh, mak tanya. Kau masuk korban tak? Diuji. Maha bona 700 satu bahagian. Wuih, tapek dah. 700 kan itu? 8,5. Iyalah ni 7,5. Nakau kan main kojo. Agak lombu handsome sikit. Mana lain Ustaz. Tapi memang ada kek kerumpul tu memang 700,5 sampai 8,5. Bukan senang. Itu ujiannya. Kau sayang duit kau lebih. Berkira dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut apa? Barang siapa yang mampu menyertai ibadah korban, mampu buat korban, tapi dia tak buat, usahlah dia datang bersolat ke tempat sembahyang kami. Nabi sebut. Aku tak mampu, gaji aku kecil. Astro full package. Top up tiap-tiap minggu biar boleh tengok YouTube. Sport rim bertukar berapa bulan sekali. Macam mana kau cakap kau tak mampu? Cakap poi ride ni dengan geng-geng pergi masuk Thailand, boleh? Saya tak cakap geng ride macam tu lah semua. Geng ride ni masuk kebanyakan ni masuk korban. Masuk. Berkira dengan Allah. Baju raya berhabis, langsir raya berhabis. Tapi kenapa bab tu kita berkira kan? Itu sebab ujian bukan senang. Bila dia dah sayang kat duit Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana yang kita gemar kita kena bagi. Lalu tabung, gek. Sudah sampai dah tabung. Kita pun buka wallet, zap, ada 2 koping ni. Satu RM5, satu RM100. Ustaz, saya masukkan RM5 sebab saya tak sayang bona kat RM5 tu. Masuk dalam tabung. RM100 ni saya memang tak sayang RM100 ni. Yang RM5 ni saya sayang tu, saya masukkan RM5 tu. Tahulah saya kojokan RM100 ni kojak lain. Tu bukan jam tu cara tau. Yang kita kodakut tu belum tentu kita punya. Yang kita masuk dalam tabung, kalau kita ikhlas, insya-Allah kita punya. Kita kodakut RM100 keluar, tak mau start lah motor, minyak habis, rasa macam baru semalam misi. Menolak lah sampai dekat selesai minyak, isi. Dah isi RM7, RM8, RM10, RM10 lah, RM10. Tanknya besar, RM10. Kapak kelepuk tayar lah bocor lah. Poi lah kat bengkel tu selesai RM30. Mengeleng set tiup dia ada tiup lagi motor tu. Tayar tukar, tiup tabalah tukar dah habis bawa, dah habis dapat RM10. Dah tukar tayar, baru nak start motor, telefon bunyi, hello abang tolonglah bang, tolong boli barang sikit. Boli ni bawang ni tutang pergi ke pasar raya, habis RM40. RM40 campur RM40, RM80, tinggal RM20.
Muka bongi, tinggal RM20. Baru keluar tak sampak lah dengan jemaah surau, jemaah masjid Al-Aminin. Woi, hutang dan RM20. Langsung habis. Nak tunjuk bukan kita punya. Kan. Itu sebab waktu hujung tahun lepas, malam tahun baru, saya, Dr. Izzah Harib dengan sahabat yang lain, Abdullah Khairi, Haslim Bollywood, kami berforum, kami bincang apa tajuk yang sesuai. Akhirnya kami pilih mana milik kita, sebab memikirkan menginsafi tragedi banjir yang berlaku. Disangkakan Pahang, Kelantan dan Terengganu, rupanya Selangor menetas dulu. Melaka pun ada yang kena, Negeri Sembilan pun ada yang kena. Jolabu, sepaneh-paneh daerah, sekoring-koring tompek banjir. Melempah Sungai Kedaboi banjir. Abang Abius dia cerita, Ustaz, orang lain lumpur masuk dalam rumah, yang saya pula rumah masuk dalam lumpur tu. Dia cakap, dia nangis bukan sebab dia sedih, sebab dia kehilangan, tapi dia kesian orang yang lagi teruk daripada dia. Saya tanya abang, tapi abang dah start balik rumah baru belum? Nanti lah Ustaz, tengah nak ngumpul balik. Nak tunjuk bukan sana. Akhirnya mana milik kita? Cuba tanya balik. Kalau tengok kat tangan kan, jam tu siapa punya? Confident, saya punya lah, saya punya. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Langsung diam. Macam tu gak dengan keluarga kita. Isteri, anak-anak ni bukan kita punya, tapi tanggungjawab kita. Didik dia dengan agama. Kita dah dalam kubur, anak kita kalau kita didik dengan didikan agama, apa jadi? Ya, apa dia? Malam ni kita solat jemaah sama-sama nak. Abang ni apa hal tiba-tiba? Sebab kalau setiap hari Khamis malam Jumaat, arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat jemaah sama-sama dengan anak-anak. Mengalir tak pahala untuk dalam kubur tu? Mengalir. Sebab dia menjadi contoh teladan ikutan anak lah. Yang besok lepas main Jumaat kita pergi karaoke nak. Pahal arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke Jumaat petang. Mampu jangan main-main. Tu sebab ajar yang elok-elok, tinggalkan yang baik-baik. Nak masuk syurga ni, keluarga bahagia dambaan syurga, 5 kunci. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Pagi-pagi kojot suami, abang, mari kita subuh. Abang, bangunlah subuh. Kalau macam tu cara kojot, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak ni tekan. Budak-budak tak faham, diam. Kojut itulah payah bona bangun ni Ustaz. Macam ni cara. Abang, api mana? Pi neraka. Macam tu bertagak lah dia. Ada orang ada comel tu dengan lampah nyawa kan. Lepas tu semayang sama-sama. Pagi tu maksudnya kan Nabi pernah sebut, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Beza rumah dengan kubur. Apa dia? Sembahyang jemaah, kita melantunkan bacaan ayat suci Quran dalam salat kita. Itu salah satunya. Kita tak nak biar rumah kita sunyi daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar. Berkumandang satu rumah, tengah sunyi subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Sampai ayat pula, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian." Umat sadaq betul laki dan baca. Ini tak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah anak dah tahu ayat abah nak baca apa, tak kisahlah, jadi imam. Sistem kedua, kunci pejabat, maksud dia cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Bila dapat rezeki halal, maka keluarga kita akan dikurniakan keberkatan. Apa 7 tanda berkat? Pertama, rezeki yang kita dapat rasa cukup, walaupun sikit rasa cukup. Kalau banyak boleh kongsi dengan yang lain. Kalau tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum air selautan tetapi tidak hilang dahaganya. Pernah tak orang perempuan bayar bil, berlebih lagi duit? Pernah tak? Dah bayar semua, berlebih. Rupa bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup, mana poi duit dan dia kata. Tak adalah, tu tak berlaku terus. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Alhamdulillah, anak kita ambil 10 subjek SPM dapat 13A. Berlebih pula A dia. Pecahan tak wajar kan. Anak yang mungkin tak pandai akademik tapi pandai kemahiran. Dia tengok, dia tahu aircon tak on, dia tahu. Tu yang mampu dia panas malam ni. Shot wayar shot. Panas motor. Aku pada tadi lap ni tak ada yang perasan tu dah. Tak ada saja ya, tak ada. Ada masalah aircon ni. Aircon masalah. Tak apa. Dan nak habis dah pun tak apa. Sama serbat dia, cara dia bagi tu dia halus ya, hujung-hujung terus. Tak ada lah gurau. Semua sahabat-sahabat lama kan. Kemudian apa? Kemudian tanda berkat adalah apabila kita dalam masyarakat senang dan menyenangkan. Senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kemudian kita mudah melaksanakan perintah Allah. Seterusnya, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Itu juga tanda berkat. Tapi itu tak termasuk tau yang tin shopping. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Dan yang ketujuh, apabila doanya mudah dimakbulkan oleh Allah. Okey, itu yang kedua. Kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Hala 7, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Apa hala 7? Saya nak anak-anak saya hafaz Quran. Saya nak anak-anak saya jadi seorang ulama. Saya nak anak saya jadi imam besar. Saya nak anak saya jadi guru agama. Seawal umur 6 tahun dah diajak anak tu masuk pertandingan karaoke terbuka Melaka. Apa bodoh Steering agak lain, tetapi hasrat hati lain. Mana boleh? Steering tu kena botoh lah tuju. Seawal umur 5 tahun dah dihantar ke pondoknya, hantar ke mahat tahfiznya. Mahal bayar ustaz. Berapa? 500 sebulan. Okey lah tu. 500 carilah. Ada, Allah akan mudahkan rezeki kita. Sebab kalau bila anak kita dah besar, dah rosak akhlak, bayar 10,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Lu bagi tahu tu orang. Ya. Kemudian kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain. Rahmat Allah.
Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Jangan pemalih. Dan begitu juga yang kelimanya, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing, insya-Allah. Jadi apa-apa pun, kerjalah akhirat lebih daripada nak kerja dunia. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kerja dunia dapat sikit, akhirat tak dapat apa. Tapi kerja akhirat, dunia pun kita dapat. Ya. Jadi insya-Allah saya faham signal-signal subuh nanti tu, saya faham. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu saya faham lah tu. Ya. Jadi makna dah lama lah tu. Insya-Allah. Kalau ikut kan banyak lagi nak cerita ni, tapi kita kena panggil lagi lah. Lagipun dah lama benar dah majalah Amini ni tak panggil ni. Dah lama benar dah tak panggil. Saya pun tak kerja betul tak ni masjid ni betul. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Bak kata orang sepandai-pandai itu paling melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik menjemput, rasa nak junjung.